Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam sesi video seterusnya. Pada kali ini insya-Allah kita akan membincangkan pelajaran yang seterusnya berkaitan dengan kitab Talaqi Al-Qira'at 10 Imam, Tariq Asy-Syatibiyah dan Ad-Durrah peringkat asas. Maka pada video yang lepas kita dah bincang berkaitan dengan pelajaran yang ketiga, iaitu melibatkan Al-Imam Ibn Katsir serta bacaannya dalam suratul Fatihah. Jadi pada kali ini insya-Allah kita akan menyambung pelajaran yang keempat insya-Allah. Jadi pelajaran yang keempat ini berkaitan dengan imam yang ketiga, iaitu Imam Abu Amrin, dan kaedah bacaannya dalam suratul Fatihah. Baik, yang pertamanya berkaitan dengan Imam Abu Amrin adalah, kalau tengok poin yang pertama tu, Imam Abu Amr Al-Basri. Tu dia punya nama dia nah, dia punya orang panggil dia punya dikenali sebagai Abu Amrin Al-Basri. Kalau tengok ejaan dalam bahasa Arabnya Abu Amrin, kita kena sebut Abu Amrin. Tak boleh baca Abu Amrun, kerana apa? Dia jadi idhafat, jadi mudhafu ilaih, dia kena baris bawah kan. Baik, kalau ditanya kepada kita kenapakah ra itu dia baris bawah sedangkan ada waw selepas daripada huruf ra, maka para sidang penonton yang dikasihi sekalian, kita perlu ketahui bahawasanya huruf waw itu diletakkan adalah untuk membezakan dengan nama Umar, Ain Mim Ra, iaitu sebutan Umar, untuk membezakan dengan sebutan Amrin. Kerana dulu memang tak ada baris lah. Bila tak ada baris, jadi orang Arab kata macam mana kita nak bezakan di antara Umar dengan Amrin, maka diletakkan waw. Jadi bila mana ada waw selepas ra, sebutannya Amrun. Kalau kata tidak ada abu. Kalau ada abu depan dia, Amrin. Kalau tidak ada waw, Umar. Macam tu. Jadi Abu Amrin Al-Basri. Basri boleh dibaca dengan beberapa wajah lah. Antaranya Basri, Bisri. Boleh dibaca dengan begitu. Baik, dilahirkan pada tahun 68 Hijrah. 68 Hijrah. Ada sebahagian pandangan menyatakan dilahirkan pada tahun 70 Hijrah. Dan wafat pada tahun 154 Hijrah. Beliau ialah Zabban bin Al-Ala bin Ammar. Zabban bin Al-Ala bin Ammar. Maka kalau kita tengok dia punya nama penuh dia, sampai berapa dia punya generasi dia, yang saya letak tu hanya 3 saja sampai top 1 dia. Baik, dia adalah Zabban bin Al-Ala bin Ammar bin Al-Aryan bin Abdullah bin Al-Husain bin Al-Haris. Dia punya panjang tu sampai kepada top 1 dia yang keberapa. Baik, kemudian bila dilahirkan di Mekah, membesar di Basrah dan wafat di Kufah. Gitu. Jadi Basrah dengan Kufah ni di Iraq, dan Mekah di Mekah lah. Baik, terkenal dengan gelaran Al-Mazini, bersempena dengan datuknya yang ke-9. Masya Allah, datuknya yang ke-9 jauh. Al-Mazini, min alif zain nun ya. Seorang yang sangat mahir dalam bidang Al-Quran, bahasa Arab dan tafsir. Dia seorang yang terkenal lah, dianggap sebagai tokoh juga selain daripada bidang qiraat. Beliau tokoh dalam bidang bahasa Arab. Bahasa Arab. Kerana dikatakan kalau kita mengaji berkaitan dengan ilmu nahu ni, terutamanya disebut dalam beberapa kitab, antaranya dalam kitab Kawakib Ad-Durriyah, menyatakan bahawasanya sanad bahasa Arab ni, antara jalurnya adalah daripada Al-Akhfash. Al-Akhfash ambil kepada Sibawayh ambil kepada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ambil kepada Yahya Al-Yazidi. Yahya Al-Yazidi ambil kepada Abu Amrin Al-Basri. Yang kita nak baca dia punya biografi dia. Kemudian Abu Amrin Al-Basri ambil kepada Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar ambil kepada Abu Aswad Ad-Du'ali. Kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali ambil kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Itu dia punya susu galur, sanad, jalur. Siapa-siapa yang mengenai nahu ni, biasanya dia akan tahulah susu galur tersebut. Baik, kemudian sedikit penambahan berkaitan dengan biodata, biografi bagi Abu Amrin Al-Basri ni.
Beliau lahir di Mekah dan kemudian beliau belajarlah di Mekah dan juga di Madinah juga beliau ada mengaji berkaitan dengan Quran dan juga qiraat. Dan beliau juga mengaji mendalami ilmu Quran di Kufah dan juga di Basrah. Beliau bertalaki dengan ramai daripada kalangan ilmuwan Quran di Kufah dan juga Basrah. Dan beliau dianggap antara imam qiraat yang mana mempunyai ramai guru. Gitu noh, yang mempunyai ramai tok guru. Dan dia pernah mengaji ataupun pernah bertemu dengan Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu taala anhu dan dianggap sebagai tabi'in. Abu Amrin al-Basri sebahagian ulama menganggap dia sebagai tabi'in kerana dia pernah bertemu dengan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian Abu Amrin al-Basri ni, Abu Amrin al-Basri dia dianggap siqah dalam ilmu hadis. Siqah ni dianggap dipercayai, periwayatannya dipercayai dalam ilmu hadis, dan para ulama muhaddis, ulama hadis mensifatkan dia sebagai saduq. Saduq ni maksud diterima periwayatan dia, seorang yang benar. Dan kemudian antara guru-gurunya, tuan-tuan dan puan-puan, banyaklah guru-gurunya. Dia pernah bertalaki dengan Yazid bin Ruman, Syaibah bin Nasah, dan antara imam-imam qiraat yang lain yang dia pernah bertalaki adalah Asim bin Abi Najud, Imam Asim yang qiraatnya kita baca di Malaysia dengan riwayat Hafs, dan juga Ibnu Kasir, Abdullah bin Kasir, imam yang kedua. Dan kemudian siapa lagi, dia pernah bertalaki juga dengan Nas bin Asim, Yahya bin Ya'mar. Dan kemudian kalau kita tengok sanad dia daripada daripada Abu Amrin al-Basri ni sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh tengok, maka salah satu jalur yang saya sebut, salah satu jalur adalah beliau mengaji kepada Al-Hasan al-Basri. Gitu. Abu Amrin al-Basri ni mengaji kepada Al-Hasan al-Basri. Masya-Allah, mengaji kepada Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan bin Abi Al-Hasan al-Basri. Al-Hasan bin Abi Al-Hasan al-Basri. Kemudian Al-Hasan ni mengaji kepada Hattan bin Abdullah. Hattan bin Abdullah, dan Hattan bin Abdullah ni mengaji kepada Abu Musa al-Ash'ari, merupakan seorang sahabat Nabi yang mempunyai suara yang baik. Suara yang baik, suara yang merdu. Dan kemudian Abu Musa al-Ash'ari mengambil bacaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada jalur lain, sanad bagi Abu Amrin al-Basri ni, di mana Abu Amrin al-Basri ambil kepada Al-Hasan tadi. Al-Hasan ambil kepada Abu Al-Aliyah Ar-Rayahi. Abu Al-Aliyah Ar-Rayahi. Dan Ar-Rayahi ni ambil kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan ambil kepada Ubay bin Ka'ab, dan ambil kepada Zaid bin Sabit, dan ketiga-tiga sahabat ni ambil kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh fahamlah. Setakat tu dia punya sanad dia. Salah satu jalur sahaja. Baik, kemudian sedikit penambahan lagi maklumat berkaitan dengan Abu Amrin al-Basri ni. Dia seorang yang sangat alim dalam bidang Quran dan juga bidang bahasa Arab. Bidang sangat-sangat alim. Dan alim juga dalam bidang sejarah tanah Arab, dan juga alim dalam syair, dan dia seorang yang dipercayai, seorang yang benar, amanah, zuhud, dan juga Al-Asma'i pernah menyatakan bahawa dia tak pernah nampak lagi orang yang alim selepas daripada kewafatan Abu Amrin al-Basri ni. Lepas kewafatan dia tak nampak dah orang yang sealim dia. Itu disebut oleh Al-Imam Al-Asma'i. Asma'i ini merupakan murid lah kepada Abu Amrin al-Basri. Baik, kemudian disebut juga oleh Abu Ubaidah. Abu Ubaidah seorang ulama yang datang selepas daripada zaman tersebut. Dia kata rumah Abu Amrin al-Basri ni penuh dengan dafatir, penuh dengan kertas-kertas yang ditulis. Maksud tulis ilmu-ilmu dalam tu lah. Ilmu-ilmu syair-syair dan sebagainya, sehingga kertas tu memenuhi atap dia. Maksud kata apa, Abu Amrin al-Basri ni dia hidup dia bergelumang dengan penulisan dan juga ilmu. Dan sampai satu tahap kemudian dia pun bila penuh sangat rumah dia bersihkan untuk dia nak beribadat dan tu. Disebut di sini dia bersihkan apa semua dengan tujuan untuk beribadat. Maksud kata berkemungkinan sebelum ni
dia sibuk dengan ilmu, maka peribadatan dia bukan kurang, tapi berkemungkinan lebih ke arah ilmu. Jadi sampai setahap dia berkemungkinan dia rasa macam ibadatnya tu agak kurang. Dia buang semua kertas-kertas yang ada dalam rumah dia. Ditumpukan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia melazimi setiap 3 hari sekali khatam Quran. Setiap 3 hari sekali khatam Quran. Masya Allah, no? Tuan-tuan dan perempuan, sama-sama kita contohi insya-Allah. Baik, kemudian tuan-tuan dan perempuan, anak muridnya biasalah, bila seorang imam yang sangat hebat ni, anak muridnya juga ramai. Antaranya yang terkenal Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, kemudian Yahya al-Yazidi, Yahya al-Mubarak al-Yazidi, kemudian Sibawayh juga pernah mengambil bacaan kepada dia. Dan Khalil bin Ahmad al-Farahidi, ulama nahwu ni, yang juga pernah mengaji kepada Abu Amr al-Basri. Dan kemudian ada orang meriwayatkan bahawasanya ada orang bertanya kepada dia, bilakah waktu yang sesuai untuk menuntut ilmu? Maka Abu Amr al-Basri ni menjawab apa? Dia kata waktu yang sesuai menuntut ilmu adalah sepanjang hayat. Masya Allah, tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita walaupun kita dah tahu banyak benda, berdasarkan kata-kata daripada Abu Amr al-Basri ni, hendaklah kita menuntut ilmu walaupun kita banyak tahu dah, tapi pasti ada ilmu lain yang kita tak tahu, maka mengaji sampai mati. Mengaji sampai mati, insya-Allah pahala banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kemudian ada satu riwayat, periwayatan daripada Sufyan bin Uyainah. Ini penceritaan ulama sahaja. Penceritaan ulama terpulang, sama ada kita nak terima ataupun tidak, tu masing-masing punya prinsip lah. Baik, di mana Sufyan Uyainah ni seorang ulama hadis, dia pernah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW, dan dia bertanya kepada Nabi SAW, qiraat manakah yang terbaik untuk dia beramal? Gitu dia tanya. Jadi kemudian dalam mimpinya Nabi SAW bersabda, memberitahu, mengkhabarkan kepada Sufyan bahwasanya bacalah dengan qiraat Abu Amr al-Basri, Abu Amr ibn Ala. Masya Allah, no? Jadi ini hanya mimpi daripada para ulama. Mimpi para ulama ni kita boleh anggap sebagai satu i'tibar, sebagai satu pengajaran atau pedoman yang berkemungkinan kita boleh ambil sebagai satu semangat kepada kita untuk sekurang-kurang kita mempelajari qiraat Abu Amr al-Basri. Baik, kemudian habis berkaitan dengan Abu Amr al-Basri ni, habis berkaitan dia punya sebuah sikit biografi dia. Dan kemudian kita sambung kepada perawi dah. Sambung kepada perawi. Dua tokoh perawi yang meriwayatkan bacaannya adalah yang pertama riwayat Ad-Duri, lahir pada tahun 150, wafat pada tahun 240. Ada pandangan kedua menyatakan wafat pada tahun 246. 246. Nama sebenar beliau ialah Hafs bin Umar. Hafsat. Sama dengan Hafs riwayat yang kita baca di Malaysia ni, sama nama, tapi orangnya berbeza. Orang yang beza, bacaannya pun berbeza. Hafs bin Umar, yang kita Hafs bin Sulaiman. Ini Hafs bin Umar bin Subhan al-Azdi. Hafs bin Umar bin Subhan al-Azdi. Ada pandangan lain yang menyatakan namanya panjang. Nama panjang adalah sebagaimana yang saya baca ni. Ini pandangan lain. Namanya Hafs bin Umar bin Abdul Aziz bin Suhban. Ada yang meriwayatkan macam tu. Bin Addi bin Suhban Ad-Duri Al-Azdi. Baik, dia merupakan seorang ulama, kalau kita tengok di sini, seorang ulama nahwu juga. Seorang ulama nahwu, ulama qiraat, dan juga seorang yang ad-dharir. Dharir ni kita boleh katakan sebagai dia buta lah. Buta. Matanya tak nampak. Dan kemudian dia ni merupakan perawi kepada yang meriwayatkan bacaan Abu Amr al-Basri, dan juga dia juga meriwayatkan bacaan daripada Al-Imam Kisai, iaitu imam yang ketujuh yang kita akan mengaji nanti. Baik, kemudian kalau kita tengok dalam buku ni, gelaran Ad-Duri adalah bersempena dengan nama sebuah daerah di Baghdad, iaitu Ad-Dur. Ad-Dur ni merupakan tempat kelahiran bagi Al-Imam riwayat Ad-Duri ni. Biasanya tempat kelahiran akan dinisbahkan kepada tempat tersebut, sebuah daerah di Baghdad. Baik, Ad-Duri ni, sedikit pertambahan info berkaitan dengan Ad-Duri ni, dia bertalaki dengan beberapa imam, kalau beberapa imam qiraat juga, selain daripada meriwayatkan bacaan Abu Amr al-Basri, dia juga bertalaki dengan imam-imam lain. Antaranya dia bertalaki dengan Imam Nafi'.
Oh, Masya Allah, no? Maksudnya guru dia tu banyak. Dan dia juga pernah bertalaki kepada Al-Kisai. Dan dia meriwayatkan bacaan Kisai. Dan juga dia juga pernah bertalaki dengan Sulaim bin Isa. Sulaim bin Isa yang merupakan guru kepada merupakan murid kepada Imam Hamzah. Sulaim bin Isa merupakan murid kepada Imam Hamzah. Baik. Kemudian dia juga pernah bertalaki dengan Yahya ibn Mubarak al-Yazidi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di antara duri nak pi kepada Abu Amrin al-Basri, dia ada perantaraan dia. Perantaraannya iaitu gurunya Yahya bin al-Mubarak al-Yazidi. Yahya bin al-Mubarak al-Yazidi. Itu perantaraan dia sebelum nak sampai kepada Abu Amrin al-Basri. Baik, guna Ad-Duri ni masya-Allah tabarakallah lah, dia dianggap sebagai siqah. Siqah dipercayai seorang yang dhabit, kuat ingatan, dan juga merupakan tokoh ilmu qiraat pada zaman dia, terutamanya di Iraq. Di Iraq dianggap sebagai tokoh. Dan kemudian dia dikatakan orang yang pertama menghimpunkan qiraat dan mentasnifkan. Tasnif maksudnya menyusun qiraat dalam bentuk penulisan. Ini dikatakan orang yang menghimpunkan qiraat dalam penulisan, dalam penulisan. Baik, kemudian anak-anak muridnya ramailah yang meriwayatkan bacaan daripada dia. Antara yang terkenal adalah Ahmad bin Yazid Al-Hulwani. Al-Hulwani dan juga pelbagai lagi. Dan kemudian dalam ilmu hadis, Ad-Duri ni, riwayat Ad-Duri ni dia juga diiktimad dalam ilmu hadis, di mana dalam Sunan Ibnu Majah ada meriwayatkan hadis dia. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Duri. Dan kemudian Abu Hatim, seorang ulama hadis, menyatakan bahawasanya Imam Duri ni seorang yang saduk. Saduk ni dipercayai. Saduk ni maksud kata dia seorang yang benar. Dalam periwayatan ilmu hadis. Dan kemudian seorang ulama iaitu Abu Daud, dia menyatakan bahawasanya dia pernah melihat Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali ni pernah menulis tentang biografi latar belakang hidup Ad-Duri ni. Dalam tulisannya dia mengatakan Ad-Duri ni seorang ulama yang diberi umur yang panjang, dan juga seorang yang ulama dalam bidang qiraat, dan dia mengajar Quran, dan dia terlibat secara langsung dalam aspek pengajaran dan juga pembelajaran Al-Quran. Baik, kemudian sehinggalah wafat. Bilakah wafatnya? Wafat pada bulan Syawal. Ad-Duri ni wafat pada bulan Syawal pada tahun 240, ataupun sebahagian menyatakan 246, pada bulan Syawal. Baik, kemudian seterusnya perawi yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya perawi yang kedua iaitu riwayat As-Susi. Riwayat As-Susi pada tahun 171 lahir dan wafat pada tahun 261. Baik, nama sebenar beliau ialah Saleh bin Ziyad As-Susi. Gelaran As-Susi adalah bersempena dengan nama sebuah daerah di Al-Ahwaz. Di Al-Ahwaz antara Basrah dan Parsi. Parsi ni boleh kita Iran lah. Basrah, iaitu dinamakan sebagai As-Sus. Cuma tidak disebut sama adakah As-Sus ni tempat kelahiran beliau ataupun tempat beliau membesar dan sebagainya. Tidak disebut. Tapi biasanya sebagaimana Ad-Duri tadi, tempat kelahirannya adalah Ad-Dur, kemudian dinisbahkan kepada Ad-Duri. Jadi berkemungkinan As-Susi ini juga merupakan nisbah kepada As-Sus, yang merupakan tempat kelahiran bagi Al-Imam As-Susi. Baik, kemudian sedikit tambahan info berkaitan dengan Al-Imam As-Susi. As-Susi ni dia punya nama penuh dia, kalau kita tengok, Saleh bin Ziyad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim. Itu nama panjang dia. Baik, dia merupakan seorang imam qiraat, dhabit, kuat ingatan, dan kemudian seorang yang siqah, dan dia mengambil bacaan secara langsung daripada Yahya bin Mubarak al-Yazidi, guru juga kepada Ad-Duri tadi. Jadi di antara Susi nak pergi kepada Abu Amrin al-Basri ada perantaraan iaitu Yahya bin al-Mubarak al-Yazidi. Dan kemudian banyaklah anak-anak murid yang mengambil bacaan daripada dia, antaranya Musa bin Jarir An-Nahwi, Ibnu Jarir yang disebut sebagai Ibnu Jarir, dan kemudian Musa bin Jumhur yang disebut sebagai Ibnu Jumhur,
dan kemudian Ahmad bin Shu'aib An-Nasai, Al-Hafiz dan juga orang-orang lain yang mengambil bacaan daripada dia. Dan sehinggalah beliau wafat. Sehinggalah beliau wafat pada tahun 261 di Iraq juga, di Iraq. Baik, kemudian habis berkaitan dengan sebelah sedikit Susi ni dia punya biografi ringkas sahaja, ringkas sahaja, memang tak banyak yang fakta berkaitan dengan dia. Maka habis dah kita bincang berkaitan dengan biografi Abu Amr al-Basri dan juga Ad-Duri dan juga As-Susi. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan kepada kaedah bacaan Abu Amr al-Basri menerusi riwayatnya Ad-Duri dan juga riwayat As-Susi. Kita pergi kepada riwayat Ad-Duri dulu, iaitu tuan-tuan boleh tengok nombor 3, iaitu kaedah bacaan riwayat Ad-Duri dalam suratul Fatihah. Baik, dalam jadual tu dia hanya satu tempat sahaja yang berbeza dengan riwayat Hafs, iaitu pada ayat yang keempat, kalimah maliki yang ada alif dibaca dengan gugurkan huruf alif. Iaitu disebut sebagai, dibaca dengan maliki, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, tanpa alif. Tanpa alif. Baik, satu tempat tu je. Yang tempat lain tidak ada beza di antara Hafs dengan Al-Imam riwayat Ad-Duri. Baik, kalau kita praktikal bacaan riwayat Ad-Duri, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi tuan-tuan buang alif pada maliki. Kalau Hafs baca dengan alif, maka di sini kita buangkan alif dia. Baik, kemudian sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi satu tempat saja yang berbeza di antara Hafs dengan Al-Imam Ad-Duri. Baik. Kemudian seterusnya kita tengok kepada kaedah bacaan riwayat As-Susi pula. Dalam suratul Fatihah kita nak tengok, maka ada beberapa tempat yang berbeza. Maka kalau kita tengok pada ayat ketiga, nak sambung ke ayat yang keempat, iaitu Ar-Rahimi Maliki Yaumiddin. Itu kalau Hafs, kita sambung Ar-Rahmanir-Rahimi Maliki Yaumiddin. Itu Hafs. Dan juga termasuk Duri lah. Tapi kalau Susi ni, tuan-tuan dan perempuan, apabila tuan-tuan menyambung pada ayat yang ketiga, nak pergi keempat, maka tuan-tuan kena idghamkan huruf mim pertama kepada huruf mim yang kedua. Ketika wasal sahaja. Ketika wasal sahaja, iaitu tuan-tuan masukkan mim pertama, masuk pada mim yang kedua. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaum. Macam tu dia punya bacaan dia, Baik, untuk tuan-tuan nak memanjangkan rahi sebelum masuk mim tu, tuan-tuan boleh panjang, nak panjang 2 harakat boleh, nak panjang 4 harakat boleh, nak panjang 6 harakat pun boleh, tak ada masalah. Orang tanya kenapa boleh panjang di situ, lebih 2, 3 dan 4, kerana ada huruf mat sebelum daripada huruf mim tu. Jadi huruf mat bertemu dengan huruf mim yang sukun, sukun, dan sukun tadi dia merupakan sukun yang baru datang. Sukun arid orang panggil. Jadi dia anggap di sini sebagai ulama menganggap, ulama tajwid menganggapnya sebagai mad arid li sukun. Mad arid li sukun. Kerana apa? Mim tadi sepatutnya berbaris. Kalau kita baca biasa, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Rahimi mi, sepatutnya mi itu berbaris. Tapi apabila kita idgham masuk, dia akan jadi sukun di situ. Bila mana sukun di situ, maka sukun tu baru datang. Orang panggil arid. Jadi kita boleh panjang dia 2, 4, 6 kerana dia menjadi mad arid di sukun. Itu tuan-tuan kena faham. Jadi kalau tuan-tuan baca dengan 2, lebih kurang macam inilah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Rahi 2 harakat, Rahim. Kemudian dengung tu 2 harakat juga. Gitu. Kalau tuan-tuan baca 4, lebih kurang macam ni. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Rahim 4. Dengung 2. Kalau tuan-tuan baca 6,
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Lebih kurang macam tu dia punya bacaan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kemudian pada ayat yang keempat, Maliki dibaca dengan Maliki tanpa alif. Tu macam biasa. Jadi dua tempat je lah yang tempat berbeza dengan Hafs. Baik, kita baca tengok praktikal bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau tuan-tuan wakaf, tak ada masalah. Dia sama dengan duri tadi. Tapi kalau tuan-tuan sambung, tuan-tuan boleh baca 2, 4 ataupun 6. Idgham masuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Saya baca 6 harakat tadi. Untuk pemanjangkan, tak ada masalah. Baik, kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lebih kurang macam tu. Baik, kemudian selesai susi. Kita masuk kepada kaedah bacaan Imam Abu Amrin, gabungan riwayat Ad-Duri dan Susi. Gabungan dua-dua sekali dalam suratul Fatihah. Baik, kita tengok dalam jadual samalah. Dalam jadual kalau sambung ayat 3 dan 4, kena idghamkan masuk. Itu siapa yang baca? Susi sahaja. Susi, Duri tak baca. Baik, kalau kata kalimah Maliki, siapa baca? Maliki. Dengan gugurkan alif. Lepas pada huruf mim, siapa baca? Duri dan Susi. Serentak lepas muafakat baca. Baik, kita praktikal bacaan Abu Amrin, gabungan kedua-dua riwayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Macam tu. Yang ni boleh masuk Susi, boleh masuk Duri sebab kita berhenti. No? Kalau kita sambung, kalau untuk Duri, sambungan dia Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Gitu. Tu Duri. Kalau Susi, yang seterusnya tu Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Ini Susi kalau kita sambung dia. Baik. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita telah selesai mengaji pada hari ini pelajaran yang keempat berkaitan dengan biografi Abu Amrin dan juga riwayat Duri dan juga Susi, dan seterusnya kaedah bacaan imam-imam dan riwayat tadi dalam suratul Fatihah. Jadi cukup sekadar tu pada sesi video pada kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video yang seterusnya selepas pada ni insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.